Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar? Selamat pagi. Apa pun saya mendoakan kepada kita semua, kepada tim kita, kepada keluarga kita supaya hari ini jadi hari yang terbaik insya-Allah. Hari yang insya-Allah memberikan kita ketenangan, kemenangan dari segi kalau anda yang buat sales, bagi anda yang mungkin ada yang buat sales tu mungkin part time je, mungkin masih bekerja, tapi saya mendoakan anda akan diberikan ketenangan dan kemenangan. Di dalam kita ni, kita berjuang dalam bisnes bukanlah sekadar nak cari sales. Bukan sekadar nak menyenangkan diri sendiri. Okay? Tetapi kita nak menang dalam membantu pelanggan-pelanggan kita. Bantu kalau siapa yang ada ejen, membantu ejen dia. Kalau siapa yang ada tim, dia dapat bantu tim dia untuk grow dengan lebih besar lagi. Macam siapa ready untuk bangun, untuk bangkit pada hari ini dengan dia punya passion untuk menang. Bukan sekadar hidup biasa-biasa. You all faham ke faham ni setakat ni? Kan? Siapa yang faham? Okay. So, saya nak ucapkan selamat datang juga sekali lagi kepada anda yang follow sesi kita setiap pagi dalam sarapan Minda Momentum, insyaAllah. Okay. So, pagi ni saya nak bercakap tentang ramai orang yang tanya saya tau. Topik dia, yang saya dah buat dia punya macam survey dia, soalan-soalan yang kita ambil. Nampak ni daily issue ni yang tim saya bagi report tiap hari. Setiap hari kita ada report, Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Momentum. Especially kepada marketing department yang dia update tiap-tiap hari apakah isu customer kita, apa benda problem you all semua ni kan. Dan daripada situ saya nampak salah satu benda yang menjadi masalah adalah kerana dia buat bisnes ni seorang-seorang. Okay. Dia buat bisnes seorang-seorang. Dia macam saya dululah beberapa tahun yang lepas. Kan, beberapa tahun yang lepas memang buat bisnes seorang-seorang. Memang kebanyakan orang macam tu lah. Kan? Dia buat bisnes seorang. Kan? Dia tidak ada tim. Sebab dulu ketakutan saya lah kan. Dululah mula-mula. Ketika saya bermula dalam bisnes ni. Saya mula pada 2004 sebenarnya. Dengan buat MLM dulu. Multi-level marketing. Kemudian saya juga pernah terlibat dalam bidang sales tahun 2006. Saya rasa 2009 saya pernah buka bisnes bundle. Jual barang-barang yang terpakai daripada Singapura. Pernah juga. Dan saya rasa 2009 ke 2010 tu lah baru saya ada seorang tim. Seorang je tim. Itu pun tak berani ambil online. Kecuali adik sendiri. Adik-beradik. Memang biasa macam tu lah kan. Dan bila saya betul-betul buat online ni, saya betul-betul serius buat online adalah pada 2011. Okay, 2010 tu macam tak sure, kejap online, kejap offline, cuba-cuba try. So, buat banyak bisnes. Dan dalam banyak-banyak bisnes tu, saya lebih banyak gagal daripada berjaya. Banyak gila, babe, yang fail. Yang fail tu banyak sangat. Kan, jangan kira lah berapa banyak air mata yang jatuh, berapa malam yang saya tak boleh nak tidur malam. Setiap pagi bangun, takut bunyi telefon. Tahu tak kenapa takut bunyi telefon? Saya tak tahu lah you all ada tak simptom tu. Tapi saya takut bunyi telefon sebab saya tahu bukan customer yang telefon. Puaslah kita buat marketing, tak ada siapa call. Sakit hati. Yang call tu adalah orang minta hutang dia. Bila nak bayar? Ada yang kena maki hamun. Ada bank ugut. Cik kalau tak datang sekarang kat bank, kita hantar orang tarik kereta cik. Cik kena settle semua 3 bulan ni. Kita ingatkan bila lambat 3 bulan tu bayarlah sebulan kan. Tiba-tiba dia tak nak ambil masa tu. Dia kata tak boleh. You tak datang bayar installment 3 bulan sekarang, kita hantar tukang tarik sekarang. Masa tu punyalah macam sangat berserabut, sangat sakit hati sebenarnya. Okay, dan bila 2010 ke 2011 saya mula, 2013 saya dah mula, bolehlah buat sikit set 10,000. Lepas tu sale naik 20,000. Kan dia mula naik 30,000. Dan dia macam stuck kat situ je tau. Dan saya tertanya, kenapa? Apa lagi benda yang aku kena buat dengan betul, dengan
kalau aku buat benda tu, mungkin satu benda yang aku tak pernah buat, tapi kalau aku buat benda tu, aku boleh dapat benda yang aku tak pernah dapat. Sentiasa ada fikiran tu. Kita kena buat benda yang kita tak pernah buat, supaya membolehkan kita dapat apa yang kita tak pernah dapat. Boleh faham tu? Contoh macam tu lah. Saya tak pernah nak bina team sebab saya takut nanti kan. Dia macam ni tau. Saya nak beritahu satu benda. Gaji saya sendiri pun kadang-kadang tak ada. Bila dah berniaga ni tuan-tuan, bila kita dah ada berniaga, kan, kita ni founder kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalunya orang yang last kali ambil gaji ialah kita. Dan masalahnya selalunya bila time gaji tu, nak bayar gaji kita, gaji tu tak ada pun, tak ada duit, tak ada sale, macam mana nak bayar gaji? Korang ada terkenal tak seseorang yang macam tu? Korang ada tak kenal seseorang yang macam tu? Yang dia buat bisnes, tiba part nak bayar gaji dia, duit dah tak ada. Macam mana nak bayar gaji? Kan? Ada. Kalau ada, kirim salam. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih kepada yang like, komen dan share. Terima kasih juga. Kan? Amazing anda yang dah tag kawan-kawan. Nampak sangat anda adalah orang yang sangat mengasihi, mencintai sahabatnya kerana Allah SWT. Alhamdulillah. Kalau saya lah jadi sahabat you, dan memang kita bersahabat online, sejuk hati kita. Tenang kita rasa, insyaAllah. Okay, so masa tu yang saya ketakutan saya adalah tak boleh nak bayar gaji sebab saya punya sale pun tak sustain. So apa yang saya cuba buat adalah saya manage untuk bagi sale tu, saya tahu dia tak boleh naik banyak, tapi saya cuba bagi dia stabil pada satu level. Macam 30,000 tu kita boleh buat 30,000. Jaga dia punya costing dia, supaya saya nak allocate guys. Okay, ni kalau aku buat ni bagus, at least aku boleh ada seorang atau dua orang team. Macam. So saya pun buat macam tu. Dan saya pun start ambil. Bila start ambil rupanya, apa yang bagus adalah banyak benda yang dia macam ni tau. Saya nak bagi tahu tips dia. Okay, apakah mentalitinya kat situ yang saya nak cakap. Sebab dia berkait dengan tajuk pagi ni adalah apakah mentaliti untuk kita membina tim sales dan marketing. Dan ia juga termasuk dengan membina, kalau anda ada agent atau stokis atau dropship, sama je lebih kurang. Cuma dropship, stokis, agent, dia buat kerja, dia bayar gaji dia sendiri. Dia dapat commission. Tim kita, internal team adalah orang yang dia bantu kita, bekerja dengan kita sama-sama, dan dia akan dibayar apa waktu yang dia berikan, yang dia contribute tu. Waktu dia kerja 8 pagi hingga 5 petang. Contoh macam tu. So sama je. So apa mentaliti kita ni sebagai founder? Kau ni dah catat ke belum? Siapa yang nak benda tu? Siapa kat sini yang nak saya ajar dia bagi ni? Sikit lah. Kalau tak banyak pun sikit, tapi benda ni benda yang sangat high impact. Benda yang saya rasa ramai orang tanya saya, macam mana nak bina team? Macam mana nak bina team? Macam mana nak bina team macam team momentum tu? You tengok dia orang kerja siang malam. Tuan-tuan, bukan saya yang hebat tuan-tuan. Tidak, langsung tidak. Tapi saya rasa ianya jadi adalah atas izin daripada Allah SWT. Izin daripada Allah SWT. Daripada berkat guru yang mendoakan. Dan daripada kita yang sentiasa belajar, insya-Allah. Bukan kita punya usaha pun. Semua datang daripada Allah Ta'ala. Jadi, itulah, ini pengalaman yang saya nak share. Apakah yang penting mentaliti dulu. Bukan pasal macam nak bayar gaji. Nanti kalau dia kerja macam mana nanti nak bagi dia kerja apa Saya faham tu. Saya faham bagi anda yang memang tak pernah ada team, you memang tak tahu nak bagi dia kerja apa. Sabar, saya bagi tahu. Biar saya tolong beritahu hampa semua. Boleh ke boleh ni? Okay? Dan sama juga kalau nak bina team sales, yang team agent, dropship, stokis pun sama juga. Kena ada mentality yang sama. Boleh? Okay? Nombor 1. Mentality yang kita nak kena faham adalah konsep nombor 1 saya nak panggil dia adalah konsep kongsi rezeki. Okay? Nombor 1, bila kita nak ambil team, nombor 1 yang kita nak kena ada adalah konsep mentality kongsi rezeki. Anda kena ingat Allah Ta'ala pun sebut rezeki ni bila kita sedekah, bila kita kongsi, bila kita beri kepada orang, Allah Ta'ala akan balas lagi banyak berganda-ganda. So kalau anda perasan, bagi anda yang buat bisnes seorang-seorang, anda akan rasa macam idea tak banyak. Tu satu, idea pun rezeki tau. Jangan ingat rezeki tu duit yang dalam Maybank ke CIMB je atau semua bank. Anda kena ingat, benda yang juga rezeki adalah idea.
idea, pendapat. Kadang-kadang benda, bila kita nak buat sesuatu, kita nak kena cari dulu idea macam mana nak buat benda tu. Kan? Jadi, bila kita seorang-seorang, kalau anda perasan, kita punya idea macam tak banyak. Nombor 2 adalah dari segi sales. Kita tak mampu dan tak boleh nak buat walaupun kita macam, aku macam dah tekan minyak habis, babe. Tekan minyak habis untuk bisnes ni. Tapi macam tak jalan pun, macam tu juga. Dengar ni. Boleh ke boleh ni? Dengar. Terima kasih pada yang share. Teruskan tekan butang share. Mudah-mudahan ramai orang yang dapat manfaat. Konsep kongsi rezeki tadi. So, kenapa sales tak banyak? Kenapa idea tak banyak? Kenapa masa kita tak banyak? Kalau anda perasan, bila kita kerja atau bisnes sorang-sorang, kita rasa macam masa tu berlalu dengan cepat. Masa tu berlalu macam terlalu pantas. Tapi perasan ke perasan, kita rasa macam tak ada apa-apa pun kita buat. Kan? Bila sampai penghujungnya kan rupanya, lah aku pun perasan lah. Macam tak ada apa-apa pula yang berlaku. Macam tak ada apa je. Kan? Macam dah penat dah push orang ni. So, bila anda faham tentang konsep kongsi rezeki, cuba. Anda cuba try faham macam ni. Saya faham nombor 2 adalah, nombor 1 konsep kongsi rezeki. Bahawa bila kita masuk tim kita, kita berkongsi rezeki dengan dia, Allah akan beri kita berlipat kali ganda lagi rezeki insya-Allah. Nombor 2 dekat sini. Kita kena ada mentaliti setiap tim yang masuk, ni nombor 2, poin saya nombor 2, saya tak ada tulis. Ni saya memang brief yang saya pagi tadi saya memang dah ready kan, saya just note sikit. Nombor adalah setiap tim yang masuk bawa rezeki. Nombor 2. Setiap tim yang masuk, setiap orang yang kita bawa masuk ke dalam company kita, sebenarnya dia bawa rezeki insya-Allah. Sekarang kan Allah Ta'ala kan dah beri setiap orang ni ada rezeki dia. Kan? So contoh macam orang yang atau tim saya bekerja di Momentum, bukanlah semua rezeki saya, tetapi bila mereka ni masuk ke dalam Momentum, apa yang Allah Ta'ala dah suratkan di Lauh Mahfuz tu, dia ni rezeki dia sekian banyak. Dan mungkin dia melalui Momentum internet sebagai laluan rezeki tu. So lebih banyak kita kongsikan tadi, konsep kita faham tentang kongsi rezeki. Nombor 2 adalah kita faham tentang setiap tim yang yang masuk ke dalam company, dia membawa rezeki insya-Allah. So bila saya buat masuk tim kan yang 2015, bila kita start Momentum Internet adalah secara official 2014. Sebelum tu kita hanyalah company biasa, kecil-kecil enterprise. Kemudian kita pergi pada company yang besar, Sdn Bhd, alhamdulillah. So what happen adalah, apa yang berlaku adalah saya mula nampak banyak idea, even logo Momentum ni bukan saya yang buat. Tengok logo Momentum. Okay. Logo Momentum, konsep baju yang kita buat, bukan saya buat. Dan saya pernah try buat logo. Kan, na'udzubillah jadinya tak macam hawau jadinya. So bila saya buat masuk tim, contoh macam awal-awal dulu kita buat masuk adalah tim marketing yang buat grafik. So dia yang buat, ni Cikgu Nas yang buat, dia yang design. Dia perah otak dia menggunakan kepakaran dia, skill yang dah belajar berapa tahun. So dia fikirkan dan dia bawa idea tu dan dia start designkan logo. Sebab salah satu elemen yang sangat penting, siapa pernah dengar Cikgu Nas bercakap? Kan? So bila kita bawa dia masuk, dia mengeluarkan idea dia, alhamdulillah dengan izin Allah, dan alhamdulillah keluarlah logo Momentum. Yang saya tak payah nak fikir macam mana. Sebab itu bukan kepandaian saya. Saya memang tak tahu. Faham ni? So nombor 3 boleh saya kata adalah bagaimana kita boleh mendapatkan skill. Nombor 3 saya boleh kata adalah beli skill. Beli skill saya boleh cakap macam tu. Beli dan dapatkan skill daripada tim. Itu konsep nombor 3. Beli dan dapatkan skill daripada tim kita. Contoh macam grafik, dia buatkan grafik. So ada tim yang dia tahu sale, dia boleh buat script sales. Ada yang corporate macam dia adalah HR, dia boleh bagi tahu macam mana nak interview orang. Saya tak tahu tuan-tuan nak interview orang macam mana. Saya tak pandai. Saya tak tahu macam mana nak buat caruman EPF. Saya tak tahu macam mana nak buat potongan cukai setiap bulan, PCB, potongan cukai berjadual. Tu semua tim yang buat. So kita macam beli dan dapatkan skill dia orang. So barulah benda tu dia akan boleh macam, dia boleh macam
berkembang kita punya idea, kita strategi. Dan konsep yang sama kita boleh gunakan kepada, kalau anda yang menggunakan agent ataupun dropship stockists, sama juga. Mereka juga membawa rezeki. Ini juga adalah kongsi rezeki, iaitu kita buat bisnes, kita bina sistem pengedaran, bukan direct kita yang buat, tetapi melalui ejen-ejen yang dilantik, yang dipersetujui. So, bukankah itu konsep rezeki? Betul ke betul? Kan sama juga dekat, kalau kita kata beli dan dapatkan skill. Yes, setiap ejen ni ada skill masing-masing. Setiap orang ni mungkin ada kekuatan dia. Yang ni mungkin marketing dia offline dia kuat. Yang ni dia kuat pada online. Yang ni mungkin ada kekuatan dia pada FB Live. Yang ni mungkin kekuatan dia pandai buat grafik, ataupun ada macam dia pandai mengaji. Itu pun dapat attract orang untuk beli, dapatkan produk anda daripada dia orang. Faham ke faham ni? Cuma masalahnya adalah kita tak buat nombor 4. Nombor 4, benda yang ramai orang lack dalam dia nak membina team marketing and sales, dan selalu menyebabkan sale dia mungkin naik sekejap, lepas tu dia drop. Dan akhirnya semua orang dalam team tu patah semangat. Dia give up. Dia rasa macam aku dah tak boleh handle. Founder pun ataupun CEO pun macam tak bagi kekuatan, semangat. Malah kita membunuh dia orang pula. Kita tak develop, kita tak appreciate idea yang dia ada. So sebab nombor 4 ni dia tak buat. Siapa nak yang keempat? Tak nak? Saya nak tengok dulu berapa ramai nak keempat. Tolong komen kat situ nak point 4. Saya nak tengok dulu berapa ramai kat sini yang masih lagi aktif. Sebab ini sangat, benda yang saya cakap adalah benda yang real yang saya buat, yang saya lakukan, dan dia adalah by experience. Alhamdulillah hari ini kita ada hampir 60 orang dalam team Momentum. Okay, kita ada alhamdulillah syukur, kita dapat kongsi rezeki, kita dapat idea, kita dapat pandangan daripada hampir 60 orang team hari ini. Okay, daripada 60 orang team. Macam. Dan itu yang menyebabkan alhamdulillah syukur juga Allah Ta'ala izinkan kami untuk buat sale multi-million setiap bulan, bukan setahun. Multi-million sale setiap bulan, tuan-tuan, saya nak cakap. Dan itu berlaku juga selepas kita beri manfaat kepada ramai anak-anak murid kami yang juga buat sale jutaan ringgit setiap bulan. Yang memang daripada zero, daripada kosong, yang dia buat RM500. Ramai sangat anak murid saya yang start dengan RM100 punya sale, RM500 sebulan, RM1,000. Yang saya rasa macam diorang ni ada potensi sebenarnya. Dia boleh capai yang lebih besar. Tapi mungkin sebab you all tak tahu, you all tak perasan benda tu. Mungkin you all dah macam terlalu banyak benda you all fikir, terlalu banyak point yang you belajar, pun menyebabkan you akan keliru. Tapi yang lebih teruk adalah yang langsung tak belajar. Tapi worst case juga, the worst case scenario juga yang berlaku adalah belajar banyak sangat sampai tak tahu nak apply mana satu. Tu pun masalah juga. Dan itu juga kita bantu untuk solvekan dia macam. So point keempat saya nak cakap adalah kebanyakan kita ada lack kat sini. Nombor 4, kita tak ada mentality untuk bina ataupun beri ilmu. Bina dan beri ilmu. Saya nak cakap bina dan beri ilmu kepada tim. So ini yang paling banyak orang lack, kekurangan dia. Masalahnya adalah kadang-kadang founders ni yang tak belajar. So dia ingat marketing and sale adalah benda yang sama je daripada tahun 60-an, daripada zaman atuk nenek kita. Dia ingatkan sama je. Buat je, tunjuk je barang, share katalog. Dia ingat macam tu. Dia tak sedar perubahan zaman. Dia tak sedar tentang, malam tadi saya ada bercakap dengan Platina Ultimate tentang changing attitude. Okay? Dan juga behavior customer yang dah berubah. Dulu cara orang beli barang lain, berbeza. Sekarang berbeza itu. So boleh faham tu? Okay, so macam ni. Apa saya nak cakap adalah, apa yang saya nak cakap macam ni. Anda kena memastikan bila kita, macam anak kita tau. Dia macam ni, anak kita bila dia nak ambil UPSR ke, PMR ke, SPM, bila kita ada satu matlamat, kita nak dia capai result yang bagus. Berapa A lah, contoh. Straight A berapa, contoh. So apa yang berlaku adalah, kita akan hantar make sure dia ada syllabus kejayaan dia. Maksudnya dia kena tuition, dia kena belajar, study tiap-tiap malam, dia kena buat kerja rumah dia. So dia ada syllabus dan jadual. Ada topik-topik yang anak-anak ni mesti belajar. Tapi yang mak bapak dia lupa adalah mak bapak dia nak berjaya. Mak bapak dia lupa dia juga kena ada syllabus. Dia juga kena belajar. Dia juga kena dapatkan ilmu. Upgrade knowledge
itu akan bantu dia upgrade dia punya skill dia. Kemahiran dia. Boleh faham tak saya cakap ni? So that's why saya kata sangat penting untuk you upgrade diri. Dan apa yang kita buat adalah, saya dan tim Alhamdulillah kita sangat, Alhamdulillah insyaAllah bersedia untuk kita nak share banyak sangat ilmu kepada anda pada RPM edisi khas agent yang akan berlangsung pada hujung minggu ni. Dan saya rasa ramai tanya ni, yang ramai tanya soalan yang ramai tanya adalah, yang ramai tanya adalah ni soalan dia. Dia tanya, ada tak benda yang spesifik untuk dia belajar? Ni tanya, ada ke kelas yang memang khas ajak untuk bina dan train team? Kadang-kadang saya rasa dah buat yang terbaik tapi tak pandai nak turunkan dekat team. Mula-mula tuan-tuan, puan-puan, benda yang kita kena ajar team kita, agent kita adalah buat duit dulu. Ajar buat duit dulu. Walau tak banyak, ajar buat sikit dulu. Bila dia dah nampak, dah boleh benda ni boleh buat duit lah. Kita kena teruskan. Dan barulah kita pergi next. Hantar dia pergi belajar. Hantar dia masuk kelas. RPM tu sebenarnya banyak juga banyak sangat, bukan banyak juga, banyak sangat mengajar macam mana diorang ni boleh jadi berdikari. Kalau anda hantar team marketing, saya akan macam brainwash kepala otak dia, bersihkan, cuci dan ganti dengan input baru. Macam mana dia boleh bantu company you. Kalau dia agent, saya akan bantu dia macam mana untuk dia naikkan dia punya sale personal, dan itu akan bantu company you punya sales. Masalahnya founder ni dah lah tak mengajar. Kan dia pula membawang, dia pula kadang-kadang yang lahabaunya, dia pula jatuhkan semangat tim yang pergi belajar. Tu founder yang paling saya tak tahu nak cakap macam mana. Dah lah tak tolong orang. Orang tu pergi keluar duit sendiri pergi belajar. Diperkecil-kecilkan pula, diperli pula. Inilah founder yang saya rasa tak guna. Baik senyap lebih baik daripada menjatuhkan semangat orang. Bukankah itu benda yang tak bagus? Bagilah semangat, bagilah sokongan. Boleh faham tu? Okay? So kat sini ramai tanya, macam mana dia nak buat marketing campaign ataupun nak buat Facebook ad dengan betul? Come, belajar pada hari Sabtu ni, insyaAllah. Bagi siapa yang belum daftar, anda boleh daftar yang mungkin tak tahu terlepas info. Atau yang suka bertangguh. Yang suka bertangguh ni, jangan sampai bisa anda melingkup. Dan saat tu anda belum bersedia. Dan jangan sampai anda tak boleh nak tidur malam sebab anda tak henti-henti dapat call orang minta hutang. Dan anda masih lagi berada pada keadaan yang sama, tak nak belajar. So please come. Saya rasa yuran hanya serendah 30 ke 40 ringgit je. So datang belajar. Anda boleh daftar di website kita, naktarikpelanggan.com. Kan, ramai tak tahu kat sini macam mana nak tarik follower, macam mana nak kira kos, nak bagi kat ejen berapa persen. Ni masalah meniaga. Buat produk, bina produk, perkhidmatan tahu, tapi costing apa semua tak tahu. So ni pun antara benda-benda input-input yang kita bantu juga kepada para usahawan sebenarnya. Okay, so cara nak daftar, tim boleh bantu. Website kita adalah naktarikpelanggan.com. Okay, naktarikpelanggan.com. Kat situ kita buat kali ni adalah special kepada agent dan juga founder yang dia nak rekrut more agent, dia kena belajar kat situ. Yang agent pula macam mana nak tarik ramai customer pun kena belajar kat situ. So ada banyak kat sini. Terlalu ramai yang tak tahu nak buat FB Live. Kan? Terlalu ramai orang yang suka sangat terlalu menjual. Dia tidak ada skill. So saya bantu anda develop anda punya skill supaya orang tak nampak pun yang anda ni sebenarnya promote. Tetapi orang akan nampak anda sebenarnya membantu dia. Anda memberi nilai, anda adalah memberi manfaat kepada dia. Saya nak cakap kalau anda tak daftar dan anda masih lagi pada minggu depan, bulan depan, masih lagi terkial-kial, masih lagi tak tahu macam mana nak buat, anda patut stop sekejap, tarik nafas. Anda patut ingat, ini bukan untuk diri anda. You pergi belajar bukan untuk diri you. You pergi belajar adalah sebenarnya untuk orang tersayang di sekeliling you. So please jangan pentingkan diri sangat. Jangan pentingkan diri macam, alah tak apa lagi belajar, apa nak belajar. Orang billionaire kat Malaysia ni tak payah belajar pun. Tuan-tuan, kita meniaga tak ada kabel. Kita meniaga tidak ada dapat kontrak mana-mana. Kita berniaga secara SME, Small Medium Enterprise. Bisnes kecil dan sederhana. Kita mula daripada rumah. Kita guna apa yang ada. Kita guna internet sekarang. Kita adalah menginternetkan bisnes kita, tuan-tuan.
So itulah kenapa anda tengok result anak murid saya ramai di kalangan mereka ni hanyalah ejen sahaja, stoki sahaja, tapi boleh buat daripada beberapa ratus ringgit kepada beberapa ratus ribu kepada beberapa juta ringgit sebulan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, bangsa kita mampu dan boleh berjaya. Bangsa kita mampu dan boleh berjaya dengan bimbingan, dengan ilmu yang dia ada, insya-Allah. Kalau tidak, apa pun kita buat tak gunalah jawabnya. Okey, saya rasa itu saja sarapan kita. Hopefully anda dapat sesuatu pagi ni. Terima kasih banyak kepada yang share. Terima kasih banyak kepada yang dah komen kat situ. Terima kasih kepada yang dah ambil tindakan. Saya tak sabar nak jumpa anda pada hujung minggu ni. Hopefully anda akan dapat banyak sangat ilmu dan membantu bisnes anda untuk grow lebih besar, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.